Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak menyelesaikan satu permasalahan beam jenis cantilever dengan menggunakan kaedah Macaulay dan moment area method. Jadi saya mengambil contoh daripada semester yang lepas. Okey, baiklah, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan kaedah Macaulay dulu. Okey, langkah yang pertama dalam kedua-dua kaedah adalah dengan mendapatkan persamaan pada untuk dapatkan tindak balas pada sokong paling kiri sokong paling kiri iaitu dekat point A. So kita ada RAY, kita ada RAX dan kita ada moment A. Okay, di mana beban yang dikenakan terhadap beam ini tidak ada incline load, maka RAX akan sama dengan kosong. Okay, jadi kita selesaikan dulu. Jumlah moment pada point A sama dengan kosong. Arah jam ialah positif. Jumlah moment pada point A kita ada negatif MA, arah lawan jam, so negatif MA. Lagi kita ada 30 kN arah jam, so tambah 30 sebab dia UDL, so darabkan dengan kawasan dia iaitu 2 dan jarak dia daripada tengah-tengah UDL ke point of rotation iaitu point A. So kita akan dapat 2 bahagi 2 tambah 2 untuk jaraknya. Dan kemudian kita ada 20 kN arah jam, so tambah 20 darabkan dengan jaraknya 6. Okey, daripada sini kita akan dapat negatif MA tambah 180 tambah 120. So MA sama dengan sifar. So sifar dekat sini, negatif MA bawa ke sebelah kiri. Kita akan dapat MA sama dengan 180 tambah 120, 300 kN meter. Okay, so kita dah dapat MA guys. Okay, daripada situ kita juga cari RAY dengan menggunakan hukum keseimbangan daya. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Arah ke atas ialah positif. Jumlah daya pada paksi Y sama dengan, kita ada RAY ke atas, so positif. Kita ada UDL sebab dia ke bawah, so negatif 30 darabkan dengan kawasan dia 2. Dan kita ada 20 kN ke bawah, so negatif 20. Maka daripada sini guys, kita akan dapat jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. So kosong sama dengan RAY tolak 60 tolak 20. Jadi RAY tolak 80 sama dengan kosong. 80, negatif 80 bawa ke sebelah kiri, jadi positif 80 sama dengan RAY. Maka RAY sama dengan 80 kilo Newton positif. Okay, selesai langkah yang pertama guys. Okay, langkah yang kedua, kita nak dapatkan persamaan moment MX. Jadi untuk mendapatkan MX, kita perlu lukiskan diagram kita. Okay, daripada sini kita masukkan daya-daya yang kita dah cari. So kita ada 80 kN di sebelah hujung kiri dan kita ada moment 300 kN meter. Okay, dan kemudian selang 2 meter selepas itu ada satu UDL daripada point B ke point C dengan jarak 2 meter juga. Dan kemudian selang 2 meter kita ada 20 kN
Tadi tu 30 guys, 30 kN per meter. Dan kita ada point E. Okay, so kita ada point E 2 meter. Okay, apa yang berlaku guys adalah kita akan potong dekat sini. Okay, hujung sebelum support E. Maka apabila kita potong dia, okay, dekat sini katakan, okay, katalah ini potongan XX, maka apabila kita potong akan ada daya dalaman dalam bentuk moment. So kita namakan dia moment X lah. So bila kita potong dekat sini guys, so hujung sini bukan lagi 2 meter bukan lagi 2 meter. So apabila kita tak tahu jaraknya, maka kita letakkan jaraknya sebagai X. Okay, so jarak daripada sini ke sini kita namakan dia sebagai X. Okay, katakan dekat sini sampai sini. Okay, sebab kita tak tahu, kita letakkan jaraknya sebagai X. Dan kemudian kita... Oh, saya lupa. Untuk UDL guys, untuk UDL, sekiranya tidak sampai ke hujung sebelah kanan, maka kita perlu sampaikanlah. Okay, kita tambah dekat bahagian atas dan kita tambah pada bahagian bawah dengan magnitud yang samalah. So dekat atas ni 30 kN per meter daripada point B sampai ke hujung 30 kN per meter, dan UDL di bahagian bawah daripada point C sampai ke hujung sebelah kanan juga magnitudnya 30 kN per meter. Okay, dan sekarang kita letakkan jarak-jarak yang berkenaan. So kita ada dekat sini daripada point D ke point E. Sekejap, saya letak ni lah, senang kita rujuk. A, B, C, D. Dan hujung dia bukan E dia cut dekat sini. Okay, ke potongan. So D ke potongan, point D ke potongan. Okay, jadi jaraknya ini ialah X tolak 6. So X tolak 6. Okay, dan kemudian kita ada daripada point C ke potongan. Kemudian kita juga ada daripada point B ke potongan. Okay, di mana daripada point C ke cut ialah X tolakkan dengan 4. Dan kemudian daripada point B ke potongan ialah X tolak 2 guys. Okay, jadi kita dah jangan lupa save. So kita so daripada sini guys, kita boleh dapatkan persamaan moment. Okay, macam mana? Jumlah moment pada point XX adalah sama dengan 0 dengan menganggap arah jam ialah positif. Jumlah moment pada point XX sama dengan, kita ada negatif MX arah lawan jam. So negatif MX
kita ada 20 kN juga arah lawan jam. So negatif 20 darabkan dengan X tolak 6. Okay, settle yang ni, settle yang ni. Kita pergi pada UDL pula. So 30 kN arah jam. So positif 30 darabkan dengan jarak dia X tolak 4. So sebab dia UDL, so kita darabkan dengan jarak dia iaitu di titik tengah UDL. So X tolak 4 bahagi 2. Kemudian kita tengok UDL yang atas ni. So dia arah lawan jam. So dia negatif guys. Negatif 30 darabkan dengan jaraknya, kawasan dia X tolak 2. Jaraknya ialah X tolak 2 bahagi 2. Okay, selesai UDL bawah dan UDL atas. Dan kemudian kita pergi kepada poin paling kiri sekali iaitu 300, negatif 300. So 300 ni moment, sebab moment sebab dia moment, maka sepatutnya kita tidak perlu darabkan dengan jarak guys. Tetapi untuk kaedah Macaulay, kita perlu darabkan dengan jarak dia untuk menunjukkan di mana lokasi moment tersebut. Jadi kita darabkan juga dengan jaraknya iaitu X, tapi kita letakkan kuasa kosong. Okay, di mana apa-apa sahaja nombor apabila kuasa kosong, nilainya akan menjadi 1. Okay, so selesai 300 kN dan kemudian kita pergi kepada 80 kN. So tambah 80 darabkan dengan jaraknya ialah X. Okay, maka kita pun simplify. Jumlah moment XX tadi sama dengan kosong. Maka apabila kosong, negatif MX kita boleh bawa ke kiri. So jadi positif MX sama dengan negatif 20 X tolak 6 tambah. So 30 X tolak 4 darab X tolak 4 bagi 2. Kita boleh simplify. Jadi 15 X tolak 4 kuasa 2. Sama juga dekat sini. Jadi 15 tolak 15 X tolak 2 kuasa 2 tolak 300 X kuasa kosong tambah 80 X. Okay guys, so ini ialah persamaan moment untuk kes yang ini. Okay, daripada situ kita boleh dapatkan slope equation guys. Slope equation ialah EI theta sama dengan kameran sekali MX terhadap DX. So kita kamikan lah yang ini tadi. Kita kamikan So kita kamikan. Jadi negatif 20 X tolak 6 kuasa 2 per 2 tambah 15 X tolak 4 kuasa 3 per 3 tolak 15 X tolak 2 kuasa 3 per 3 tolak 300 X kuasa 1 per 1. Tak payah tulis pun tak apa. Tambah 80 X kuasa 2 per 2 tambah C1. Okay, kita kemaskan. EI theta sama dengan potong jadi negatif 10 X tolak 6 kuasa 2 tambah 3 kali 5 X tolak 4 kuasa 3 tolak sama juga kita kecilkan tolak 5 X tolak 2 kuasa 3 tolak 300 X tambah kita kecilkan 1 40 X kuasa 2 tambah C1. Okay, selesai. Kita dapatkan EI theta, tetapi ada nilai yang kita tak tahu iaitu C1. Nanti kita akan dapatkan kemudian. So kemudian kita dapatkan deflection equation EIY, di mana kita kamikan 2 kali MX terhadap DX. Okay, so kita kamikan yang ni tadi. Tadi dah kami sekali kan. So kamiran lagi sekali, kita just kamikan yang inilah. So negatif 10 X tolak 6 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 X tolak 4 kuasa 4 bahagi 4
tolak 5x tolak 2 kuasa 4 bahagi 4 tolak 300x kuasa 2 per 2 tambah 40x kuasa 3 per 3 tambah C1x tambah C2. Okay. So, kita dah dapat nilai EIY. So, EIY ni dekat sini je lah. Kita boleh simplify sikit. 150. Okay guys. So, langkah yang seterusnya adalah kita nak mendapatkan C1 dan C2 guys. Di mana boundary condition kita akan gunakan lah untuk mendapatkan C1 dan C2. Jadi cantilever ni dia lebih mudah sikit berbanding dengan simply supported guys. Kenapa? Sebabnya begini. Okay, so bentuk lenturan cantilever. So daripada sini kita tahu bahawa pada kedudukan hujung sebelah kiri, iaitu pada lokasi X sama dengan 0, nilai lenturan tidak ada. Maka Y sama dengan 0. Dan slope juga tidak ada pada bahagian sebelah kiri sekali pada X sama dengan 0. Maka theta juga sama dengan 0. So kita boleh gunakan nilai-nilai inilah. So kita ambil X sama dengan theta, X sama dengan 0, theta sama dengan 0. Kita masukkan dalam persamaan slope dulu guys. Okey, katalah persamaan moment tadi adalah persamaan 1, persamaan slope adalah 2 dan persamaan deflection ialah 3. Okay, jadi kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan theta sama dengan 0 dalam persamaan 2. So kita akan dapat EI, kita rujuk yang ni guys, rujuk yang ni. So, EI darab 0 sama dengan negatif 10. 0 tolak 6 kuasa 2 tambah 5. 0 tolak 4 kuasa 3 tolak 5. 0 tolak 2 kuasa 3. Tolak 300 kali 0 tambah 40 darab 0 kuasa 2 tambah C1. Okay guys, jadi daripada sini guys, seperti yang saya beritahu awak dalam video sebelum ini, di dalam kurungan ni, nilai dalam kurungan merujuk kepada lokasi. Merujuk kepada lokasi. Lokasi apa? Iaitu pada rasuk lah. Lokasi pada rasuk. Jadi lokasi pada rasuk, nilai X-nya adalah pada sokong paling kiri. Jadi X sama dengan 0 dekat sini guys. Dan semakin ke kanan, nilainya semakin positif. Manakala sekiranya nilai dalam kurungan ini adalah negatif, maka dia ke sebelah kiri ni tidak menunjukkan ada apa-apa di sebelah sana. Oleh itu, apa-apa sahaja nilai yang negatif, di dalam kurungan, maka kita abaikan dia. Kita letakkan, kita anggap dia sebagai kosong lah. So, kosong, dan negatif 300 darab 0 memang kosong, 40 darab 0 kuasa 2 memang kosong. Maka daripada sini guys, kita akan dapati bahawa EI darab 0 lah. 0 sama dengan C1, maka C1 adalah sama dengan 0. Okay, selesai untuk C1. Dan kita masukkan juga kemudiannya X sama dengan 0, Y sama dengan 0 dalam persamaan 3. Dalam persamaan 3. Okay, di mana kita pun masuklah EI darabkan dengan 0. So kita rujuk yang ni guys. So sama dengan negatif. So kalau awak tengok dekat sini pun awak dah boleh agak guys. So X tolak 6, 0 tolak 6 negatif. So kita boleh terus letak 0 tambah 5X. X 0 kan, 0 tolak 4 negatif. So kita tak 0 tolak 5 darab 0 tolak 2 pun negatif. So 0 tolak 150 darab X 0 jadi 0 tambah 40 darabkan dengan 0 kuasa 3 pun 0 tambah C1 dan X dua-dua adalah 0 kan, jadi memang 0 tambah C2. Okay guys, jadi daripada sini kita dapati bahawa
C2 juga adalah sama dengan kosong. Sebab ini saya katakan cantilever adalah lebih mudah berbanding dengan simply supported beam. Okay, so kita dah dapatlah nilai C1 dan C2, maka langkah yang seterusnya adalah kita rujuk kepada soalan. Soalan nak apa tadi? Soalan kata dia nak determine slope theta dan deflection y dekat point E. So point E dekat mana? Point E dekat hujung sebelah kanan ni, iaitu pada kedudukan x sama dengan 8. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. So E ni kedudukan dia pada x sama dengan 8. Maka kita pun masukkan x sama dengan 8. Insert x sama dengan 8 in 2 and 3 lah, dalam persamaan 2 dan 3 yang telah lengkap. Okay, jadi kita masukkan dulu dalam 2. So EI theta sama dengan negatif 10 8 tolak 6 kuasa 2 tambah 5 8 tolak 4 jadi 4 kuasa 3 tolak 5 8 tolak 2 jadi 6 kuasa 3 tambah 40 darab x ialah 8 kuasa 2 tolak 300x darab 8. Kita akan dapat negatif 40 tambah 320 tolak 1080 tambah 2560 tolak 2400. Kita akan dapat EI theta sama dengan negatif 640. Okay, dan kemudian kita masukkan juga di dalam EIY. So kita akan dapat EIY sama dengan negatif 10 8 tolak 6 2 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 8 tolak 4 4 kuasa 4 bahagi 4 tolak 5 darab 6 kuasa 4 bahagi 4 tambah 40 darab 8 kuasa 3 per 3 tolak 300 darab 8 kuasa 2 per 2. Okay, jadi daripada sini kita akan dapat negatif 26.67 tambah 320 tolak 1620 tambah 68 26.67 tolak 9600. Okey, jawapan kita ialah negatif 4100. EIY, so Y sama dengan negatif 4100 per EI dan EI theta, theta sama dengan negatif 640 per EI. Okay, so itu bagaimana untuk menyelesaikan slope and deflection dengan menggunakan kaedah Macaulay untuk cantilever.